jalan ataupun sarana tazkiyah ialah kita mengetahui pintu-pintu masuk syaitan ke dalam jiwa ataupun hati kita dan kita berusaha untuk menutupnya. Kata pengarang kitab kita ini, Al-Alamah Syekh Said Hawa rahimahullah, sesungguhnya syaitan mempunyai andil dalam mempengaruhi jiwa. Andil terjemahan kepada dakhlun, iaitu saham ataupun peranan. Syaitan ini mempunyai peranan dalam mempengaruhi jiwa, jiwa orang yang tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang ke dalam jiwa melalui celah-celah insting, terjemahan kepada rais, keinginan. Dia mencelah melalui keinginan dan juga syahwat indrawi dan maknawi manusia. Ia juga sangat mengetahui titik-titik lemah manusia. Ini syaitan. Syaitan ini dia akan mencelah, akan masuk ke dalam jiwa kita, dalam hati kita melalui keinginan dan juga syahwat. Syahwat sama ada yang syahwat yang berupa indrawi, makna perkara yang menarik pandangan mata kita ataupun menarik telinga kita ataupun yang enak dimakan, ataupun manusia ini dia inginkan, dia seronok dengan kedinginan yang dirasai oleh kulit dia. Jadi itu semua menjadi celah-celah syaitan untuk menjadikan kita ini hanya memikirkan tentang keselesaan duniawi, tetapi tidak menghiraukan akhirat. Kerana akhirat tidak dapat dicapai oleh indera manusia dan juga maknawi manusia, iaitu keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Ia juga sangat mengetahui titik-titik lemah manusia. Oleh sebab itu, di antara sarana untuk membentengi jiwa dan sekaligus sebagai sarana tazkiyah nafs adalah mengetahui pintu-pintu masuk syaitan ke dalam diri manusia. Karena alasan ini pula kami cantumkan fasal ini di sini. Rincian tentang pintu-pintu masuk syaitan ke dalam jiwa. Jadi Imam Al-Ghazali, Syekh Said Hawa, dengan menakalkan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia memperincikan pintu-pintu masuk syaitan ini sehingga kepada lebih kurang 11 pintu. 11 pintu masuk. Ketahuilah bahawa perumpamaan hati tak ubahnya seperti benteng, sedangkan syaitan adalah musuh yang ingin memasuki benteng untuk menguasainya. Jadi hati manusia ini ibarat benteng bagi rohani ataupun jiwa manusia. Jadi manusia ini terdiri daripada jiwa dan juga raga, rohani dan juga jasmani. Jadi untuk benteng jasmani, maka kita memakai pakaian yang menghalang kita daripada kesejukan, dan kita menjaga kesihatan tubuh, tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan jangkitan penyakit dan sebagainya. Itu benteng. Menjaga jantung kita, menjaga buah pinggang kita. Itu semua adalah benteng bagi jasmani. Tapi bagi rohani ini, bagi jiwa kita ini, maka bentengnya adalah hati. Jadi kalau hati kita kukuh, kuat, sentiasa bersama dengan Allah, nescaya
syaitan tidak boleh meresap masuk ke dalam jiwa kita kerana dibenteng oleh hati yang sentiasa ingat kepada Allah. Jadi kata dia, ketahuilah bahawa perumpamaan hati tak ubah hanya seperti benteng. Sedangkan syaitan adalah musuh yang ingin memasuki benteng untuk menguasainya. Sementara itu, manusia tidak akan dapat menjaga benteng dari serangan musuh kecuali dengan penjagaan benteng. Melainkan dengan kita jaga benteng itu sendiri. Jangan benteng runtuh. Pintu-pintu masuknya. Mana menjaga pintu masuk benteng. Dan juga celah-celahnya. Manakala ada ruang-ruang benteng yang retak. Benteng yang berlubang dan sebagainya. Hendaklah kita tutup dengan segera. Tidak ada yang mampu menjaga pintu-pintunya. Jadi untuk menjaga pintu benteng pula kata dia, kita tak akan mampu untuk menjaga pintu kecuali orang yang mengetahui pintu itu. Jadi kalau kita tidak tahu pintu, jadi bagaimana kita nak menjaganya? Dalam pada itu, melindungi hati dari was-was syaitan adalah wajib. Menjaga hati daripada bisikan-bisikan jahat syaitan adalah wajib. Bahkan fardu ain. Setiap hamba yang mukallaf, yang cerdik dan juga balik. Suatu kewajipan yang tidak dapat dicapai kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah wajib. Menjaga benteng, menjaga hati adalah wajib. Dan menjaga benteng, menjaga hati tidak akan tercapai melainkan dengan menjaga pintu. Dan menjaga pintu tak akan tercapai melainkan dengan kita mengetahui pintu. Jadi demi menjaga hati, maka wajibnya menjaga hati, maka demi untuk mencapai kewajipan ataupun memenuhi kewajipan tersebut, maka mengetahui apa itu pintu-pintu hati dan juga celah-celah syaitan boleh masuk melalui pintu tersebut juga adalah ilmu yang wajib juga. Kata dia, sementara itu, mengusir syaitan tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengetahui pintu-pintu masuknya. Kerana itu, mengetahui pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia adalah wajib. Kerana kewajipan menjaga hati itu wajib. Maka maka mengetahui bagaimana hati itu boleh rosak pun merupakan ilmu yang wajib juga. Pintu-pintu masuk syaitan adalah sifat-sifat hamba. Mana sifat kita itu sendiri. Yang merupakan pintu masuk syaitan. Mana syaitan ini dia akan masuk melalui keinginan ataupun melalui kelemahan-kelemahan yang ada pada tabiat manusia. Pintu-pintu masuk syaitan adalah sifat-sifat hamba. Dan banyak jumlahnya. Tetapi cukuplah kami sebutkan pintu-pintu besar yang merupakan jalan utama yang tidak pernah menjadi sempit kerana banyaknya tentera syaitan. Jadi tentera syaitan sangat banyak. Tapi celah-celah untuk pintu-pintu untuk dimasuki tak pernah kurang. Sentiasa ada saja ruang-ruang untuk dia masuk walaupun jumlahnya banyak. Biasanya kalau jumlah tu banyak, pintu jadi sempit. Tapi yang agak luar biasa bagi syaitan ni walaupun jumlah dia banyak, tapi pintu-pintu itu tak pernah sempit. Jadi sebab itu kesimpulannya kehidupan kita ini kita tak perlu sentiasa berjaga-jaga. Tidak boleh alpa kerana ruang-ruang syaitan untuk menyesatkan kita ini terlalu banyak. Jadi mungkin sebab itulah kita melihat kepada Al-Quran Al-Karim, Allah menyebutkan bahawa sentiasa dibawa dalam Quran itu kegelapan itu dengan jamak. Tapi cahaya itu satu. Tidak kita temui dalam Al-Quran plural ataupun jamak kepada nur. Tidak ada kalimah al-anwar dalam Al-Quran. Tapi zulmatun, kegelapan itu banyak.
Ya, Allah Ta'ala sentiasa menyebut az-zulumat. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, yakni pembimbing, penjaga orang-orang beriman. Yukhrijuhum, bagaimana Allah menjaga kita orang beriman? Yaitu Allah mengeluarkan mereka. Allah menjaga mereka minaz zulumat, daripada kegelapan-kegelapan. Jadi Allah tidak sebut az-zulmatu. Allah menyebutkan az-zulumat, kegelapan-kegelapan. Ila nur, kepada cahaya. Disebut single, satu, mufrad. Jadi mungkin sebab itu Imam Ghazali mengatakan kepada kita bahawa pintu masuk syaitan terlalu banyak. Di antara pintu yang besar ialah, ini semua tabiat manusia, semua adalah sifat manusia. Di antara pintu masuknya iaitulah sifat marah dan juga syahwah. Marah adalah bius akal. Dengan bila kita marah saja, akal sudah tidak waras, akal sudah terbius, akal sudah tidak sedar lagi, kerana telah dibius oleh sifat marah. Apabila tentera akal lemah, maka tentera syaitan maju menyerang. Bila tentera akal dia lemah, maka pada ketika itulah tentera syaitan akan maju menyerang. Tapi ketika akal kita sedar, jadi syaitan pun dia tahu dia tidak dapat melancarkan serangan, kerana kita akan balas balik serangan itu. Bila manusia marah, maka syaitan mempermainkannya seperti anak kecil memainkan bola. Jadi sebab itu Islam tidak mengizinkan manusia ini mensia-siakan akal. Islam tidak mengizinkan manusia ini minum perkara yang memabukkan, kerana akal ini sangat bernilai. Dan begitu juga kita perlu untuk mengasah akal kita dengan ilmu, dan sentiasa mendengar nasihat, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa merenung inti-inti isi-isi Al-Quran juga isi-isi hadis Nabi SAW. Itu yang pertama, marah dan syahwat. Yang kedua, dengki dan tamak. Jadi makna kita mengetahui pintu-pintu ini kerana kita nak tutup. Kita ingin menutup pintu marah dan pintu syahwat. Yang kedua, dengki dan tamak. Apabila seseorang tamak, terjemahan kepada al-hasad wal-hirs, gelojoh, al-hasad, dengki, tidak senang melihat orang lain berjaya, orang lain kaya, orang lain mendapat nikmat. Sebab mana kita iri hati, dan juga tamak, gelojoh, mengingini apa yang ada pada dalam tangan atau dalam milik orang lain. Sebab itu Nabi menyebutkan izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Apabila seseorang tamak terhadap segala sesuatu, maka ketamakannya itu akan membuatnya buta dan juga tuli. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hubbuka li syai'i yu'mi wa yuslim. Cintamu, suka kamu, keinginan kamu pada sesuatu membuat kamu buta dan juga tuli. Mana kamu buta melihat keburukan dia, kejelekan dia, dan juga menyebabkan kamu tuli, tidak lagi dapat menerima nasihat orang lain kerana terlalu cintakan pada sesuatu. Sementara itu, cahaya basirah akan memberitahukan pintu-pintu syaitan. Jadi basirah ni mana mata hati kita akan beritahu kepada kita pintu-pintu syaitan. Apabila tertutupi oleh kedengkian dan ketamakan, maka ia tidak dapat melihat. Tapi jika kita ni dikuasai oleh iri hati dan juga tamak, maka cahaya basirah tadi ni akan kita ketepikan. Yang mata hati kita dah bagi tahu dah kita, itu salah, itu akan merugikan kamu. Tapi oleh kerana kita terlalu cintakan dunia, dan kita terlalu ingin melihat orang lain jatuh dan sebagainya, maka kita tidak menyedari lagi bahawasanya hasad ini akan merosakkan amal soleh kita.
hati sanubari kita telah memberitahu kita. Tak usahlah kamu dengki iri hati, nanti amalan kamu akan rosak. Tapi oleh kerana kedengkian itu sudah menebar dalam hati kita, ketamakan itu sudah menebar, menyebabkan kita lupa hadis itu. Iyakumul hasad fa innamal ya hendaklah kamu mengelak daripada berhasad, dengki, iri hati, kerana dia akan makan kebaikan-kebaikan kamu seumpama api makan kayu api. Akhirnya menjadi arang saja. Amal-amal soleh kita akan menjadi abu, menjadi arang. Pada saat itulah syaitan mendapat kesempatan untuk menumbuhkan kesan bagus, untuk menghiasi, seolah macam menghiasi sifat tamak itu dilihat sebagai elok, bagus, padahal dia negatif. Pada orang yang tamak, mana syaitan menghiasi, makna menampakkan kebagusan sifat iri hati, padahal dia adalah buruk. Kepada orang yang tamak terhadap segala sesuatu yang dapat melampiaskan syahwatnya, sekalipun mungkar dan keji. Sekalipun mungkar dan keji, tapi dia akan berusaha untuk melaksanakan keinginannya. Syahwat mana keinginan. Keinginan yang terhasil daripada dengki dan juga tamak itu. Tetap dia akan laksanakan sekalipun mungkar dan juga keji. Itu yang kedua. Jadi naklah dalam hidup kita ini, jadi kita naklah menanamkan dalam hati redha. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, menyebabkan kita tidak lagi memandang kemewahan ataupun kekayaan, nikmat yang diberi oleh Allah kepada orang lain. Kerana bagi kita, apa yang dikurniakan Allah untuk kita itulah yang paling baik. Yang ketiga, pintu syaitan yang ketiga adalah kenyang. Kenyang dengan makanan, sekalipun halal dan juga bersih. Kerana rasa kenyang dapat memperkuatkan syahwat. Sedangkan syahwat adalah senjata syaitan. Dikatakan bahawa dalam banyak makan terdapat 6 sifat tercela. Jadi sebab itu seorang Muslim, dia diajar oleh Nabi SAW untuk makan dalam kadar yang sederhana saja. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, makanlah lukmatun atau lukmatan, satu sesuap, satu ataupun sesuap ataupun dua suap atau beberapa suap. Makan kadar untuk menegakkan tulang sulbi kamu. Yang sekadar untuk kamu bergerak. Sekadar itu. Tidak lebih daripada itu. Maknanya makan dah ikut keperluan. Jangan ikut keinginan. Itu maksud Nabi SAW. Jadi keperluan tubuh kita ni bukanlah makan sampai 2 pinggan. Perlu tubuh kita ni, dia hanya memerlukan untuk tenaga saja. Tapi Nabi SAW tahu bukan semua orang mampu begitu. Maka Nabi memberi satu alternatif yang kedua. Kalau kamu tak mampu, makanlah dengan menjadikan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk pernafasan. Jangan kamu memenuhi semua sekali perut kamu dengan makanan sehingga tidak ada lagi ruang untuk pernafasan. Itu akan memudaratkan, akan melambatkan penghadaman, menyebabkan makanan itu lama menampai dalam perut kita, menghasilkan bermacam gas dan memudaratkan tubuh kita. Tapi sebenarnya sebelum sepertiga itu ada hadis lain menyebutkan 1/7. Di mana menyebutkan orang beriman makan, orang kafir, orang beriman makan dalam 1/7 perutnya. Orang kafir pula makan 7 perut. Orang beriman makan 1 perut. 7 perut. Mana 1/7. Itu dia panggil apa? Step-step yang terbaik dia panggil. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian,
bersederhana dalam makan. Jadi dikatakan bahawa dalam banyak makan terdapat 6 sifat tercela. Pertama, menghilangkan rasa takut kepada Allah dari dalam hatinya. Mana mengeraskan hati. Itu maksud dia. Banyak makan itu menyebabkan hati tidak lagi lembut. Hati kita degil atau hati keras. Yang kedua, menghilangkan kasih sayang kepada makhluk dari dalam hatinya. Menghilangkan. Kerana ia mengira mereka semua kenyang. Tapi kalau dia berpuasa, dia lapar, maka dia akan teringat pada fakir miskin. Dan bagaimana aku dalam keadaan lapar ini pun merasai terseksa, terazab. Bagaimana orang miskin yang tiap-tiap hari merasa lapar. Sedangkan aku hanya berpuasa seminggu sekali saja. Aku dapat merasai bagaimana lapar. Jadi bayangkan orang lain yang terpaksa berpuasa dan berhari-hari kerana tidak ada makanan. Sebagaimana berlaku di daerah di sebelah benua Afrika sana. Sekarang ni Morocco sedang ditimpa dengan musibah. Yang ketiga, menghambat ketaatan. Terjemahan kepada yusakhil an ta'ah, memberatkan. Menjadikan dia berat untuk sembahyang, berat untuk baca Quran. Kerana bila makan banyak ini, maka dia akan membuat kita keletihan. Tenaga-tenaga yang sedia ada pada tubuh ini terpaksa digunakan untuk menghadamkan makanan. Bayangkanlah, kalau kita makan ayam, makan daging, mengambil masa 4 jam, 5 jam untuk penghadaman. Proses penghadaman ini satu benda yang sangat berat. Tali perut kita itu terpaksa bekerja tanpa berhenti. Jadi bayangkanlah, seorang yang belum sempat tali perutnya itu menghadamkan makanan yang sebelum dia dah masukkan lagi makanan yang baru. Jadi tali perut itu bekerja tanpa henti. Jadi akan menarik semua tenaga-tenaga yang ada pada tubuh, menyebabkan dia letih. Sehinggalah apabila selesai penghadaman itu barulah kembali kesegaran. Jadi kerana itu para ulama salafus salih, mereka tidak akan makan banyak kerana akan menyebabkan mereka keletihan untuk ibadat. Keletihan untuk mentelaah kitab, untuk menulis. Kerana terpaksa berehat selepas makan untuk penghadaman dan sebagainya. Yang keempat, di antara sifat tercela daripada makan banyak ini, yang keempat adalah apabila mendengar ucapan hikmah, ia tidak tanggap. Maknanya hatinya rasa tidak merasai enak dengan ucapan hikmah. Biasa-biasa saja. Ini terjemahan kepada Iza sami'a kalam al-hikmah, apabila dia mendengar ucapan hikmah, la yajid lahu riqqatan, dia tidak menemui kelembutan, riqqah. Maknanya hatinya tidak berasa enak pada ungkapan hikmah. Sebab hatinya enak pada makan. Dia sentiasa ingatkan makan. Cari nak makan itu, nak makan ini. Tapi kita pati orang yang, walaupun dia bukan Islam, tapi orang yang suka membaca, keenakan bagi dia adalah makanan akal. Dia suka membaca. Dia maknanya tidak ada bagi dia yang lagi lebih enak daripada membaca. Dalam sahih kitab-kitab hadis ada bab, ada kitab ar-raqaiq. Yang kitab ar-raqaiq. Ini perkataan riqqah inilah, iaitu perkara yang menjadikan hati kita halus, menjadi hati kita ini sensitif, menjadikan hati kita ini dapat merasai keenakan ketika baca Quran, ketika membaca hadis Nabi, dan ketika kita
mendengar ungkapan hikmah. Yang kelima, apabila menyampaikan nasihat dan hikmah tidak menyentuh hati orang. Bila dia bercakap, oleh kerana hati dia keras dengan sebab makan banyak, hatinya tidak lagi lembut, maka bila dia bercakap menyampaikan ilmu kepada orang lain pun orang tak tersentuh. Yang keenam, menimbulkan banyak penyakit. Ayahija fil amrad. Penyakit ini akan dipanggil apa? Ya, akan timbul, dipanggil, akan menimbulkan banyak penyakit. Wa min abwabihi, yang keempat, di antara pintu masuk syaitan juga adalah suka berhias. Yang suka berhias dengan perabutan al-asas, wasiab, pakaian dan juga rumah. Jadi makna dia tidak bersederhana dalam penampilan hidup dia. Ini insya-Allah kita sambung lagi dalam bacaan kita yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Jazakallah khair, Ustaz.